Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada zaman dahulu ada satu orang raja di Yaman. Cerita tentang raja ini bercampur-campur lah. Bukanlah semuanya daripada sumber-sumber yang sahih. Tapi sekurang-kurangnya kita nak jadikan sebagai mukadimah untuk malam ini, yang berbetulan dalam pelajaran kita nanti kita akan sentuh juga apa yang disentuh dalam cerita yang awal ni. Di Yaman sana, sebelum zaman Nabi Muhammad, ada satu kerajaan yang dinamakan Kerajaan Himyar. Jadi Kerajaan Himyar ni terletak di selatan semenanjung Tanah Arab. Semenanjung Tanah Arab ni dari utara tu kawasan Palestin atasnya, kawasan Kanaan. Kemudian di tengah-tengah dia kawasan Hijaz, Makkah, Madinah, Taif, dan di selatan dia tu Yaman. Kita nak cerita tentang raja dari Yaman. Satu ketika, salah satu dinasti yang memerintah Yaman ini, raja-raja dia menggunakan gelaran Tubbang. Gelaran Tubbang, macam kita lah, siapa-siapa memerintah Melaka dulu pun semua gelaran dia sultan lah. Kalau sebahagian kerajaan pula dia guna raja lah. Tak kira siapa yang naik, raja lah. Di Parsi sana, siapa saja yang naik dia sebut Kisra. Tak kira siapa-siapa pun. Di Rom sana, siapa yang naik jadi pemerintah dia sebut sebagai Kaisar ataupun Caesar. Di Mesir sana, salah satu dinasti itu, siapa pun yang naik semuanya disebut Firaun. Samalah macam Kerajaan Himyar di selatan Yaman ini. Satu ketika itu raja-raja dia disebut Tubbang. Salah seorang Tubbang ni, mungkin dia yang paling berjaya lah, paling agung, ataupun dia yang terawal. Suatu ketika dia bawa bala tentera dia dengan cerdik pandai dia mengembara. Tujuan dia nak mencapai sampai ke India ni. Kalau boleh nak lebih lagi. Dalam pengembaraan dia singgahlah di Makkah. Sampai-sampai di Makkah, Tubbang ni, Raja Himyar di Yaman ni, dia rasa kecil hati. Kenapa dia kecil hati? Sebab orang-orang di Mekah macam tak peduli kat dia, sedangkan dia raja besar zaman tu. Boleh katakan di seluruh jazirah Arab tu tak ada raja yang lebih besar pada dia lah zaman itu. Jadi dia pun kecil hati dan ada rasa kecewa, ada rasa marah. Dia pun tanyalah kepada cerdik pandai dia, kenapalah orang-orang di Mekah ni tak sambut dia? Sambut pun biasa-biasa saja. Rupa-rupanya, kata cerdik pandai dia, orang-orang Mekah ni dia lebih mengagungkan Kaabah. Mereka ni ada Kaabah, mereka pandang Kaabah tu lebih hebat lagi. Sebab itu mereka tak sambut kamu. Jadi timbullah dalam hati Tubbang ni tadi rasa marah, dan dia berniat nak meruntuhkan Kaabah tu. Dan niat dia ni dia tak cerita pada siapa-siapa, dia simpan dulu. Selang tak berapa lama selepas dia berniat tu, tiba-tiba dia jatuh sakit. Sakit yang misteri lah. Dahlah sakit badan, sakit kepala semua. Daripada rongga-rongga di badan dia keluar air yang bau busuk. Sampai kan dia punya menteri-menteri, siapa-siapa pula tak mau duduk dekat dengan dia sebab busuk. Jenuh berubat semua tak mau hilang. Satu ketika dia tanyalah kepada salah seorang cerdik pandai ni, apa sebab musabab yang dia boleh kena penyakit misteri. Orang yang cerdik pandai ni pun tanya, tuanku ada tak niat apa-apa yang tak baik? Dia pun teringat, oh ada. Beta berniat nak runtuhkan Kaabah. Sebab orang Mekah ni tak raikan beta, mereka lebih sayangkan Kaabah. Jawab cerdik pandai dia tadi, itulah puncanya, yang tuanku kena penyakit misteri yang bau busuk ni. Bila dia dah tahu cerita dia macam itu, dia pun batalkanlah niat dia. Dia batalkan niat dia. Malah sebahagian periwayat kata dialah orang yang pertama yang membuat kelambu untuk Kaabah.
Sebelum itu dari zaman Nabi Ibrahim sampailah ke zaman Tubak tu, Kaabah ni tak ada kelambu lagi. Raja Tubak ni orang pertama buat kelambu. Selepas itu Raja Tubak pun dia meneruskan perjalanan dia nak menuju ke India. Selepas Mekah dia singgah di Madinah. Bila tiba di Madinah, orang-orang Madinah ni cerita kepada Raja Tubak dan angkatan tentera dia, satu ketika nanti ada seorang Nabi akhir zaman, Nabi yang last sekali, dia akan berhijrah ke sini, ke Madinah tu. Boleh jadi mereka yang bercerita ini ialah orang-orang Yahudi. Masa tu kerajaan Yahudi dah runtuh dah. Jadi mereka ni bertebaran. Dalam kitab mereka tu ada cerita Nabi akhir zaman nanti dia akan hijrah ke Madinah. Disebabkan itu sebahagian orang Yahudi ni siap-siap pergi tunggu lah. Mereka duduk di Madinah. Jadi tentera Tubak tadi bersembang-sembang dengan orang Madinah, dapat tahu cerita Nabi akhir zaman dia akan datang hijrah ke Madinah. Datang dari mana tak tahu, tapi yang tahu hijrah ke Madinah saja. Raja Tubak pun dia tertarik hati. Dia kata kalau macam tu beta nak tunggu. Dia nak tunggu di Madinah, nak tunggu Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad datang ratus tahun lepas itu. Dia tunggulah dalam lebih kurang 1 tahun, tak sampai-sampai. Bila tak sampai-sampai, dia kata lebih baiklah dia teruskan pengembaraan dia pergi ke India. Tapi lebih kurang 400 orang dia punya orang-orang dia tinggal di Madinah. Sebahagian pengkaji kata mereka ni lah yang menghasilkan keturunan orang-orang Ansar kemudiannya. Mereka belajar dengan orang Yahudi. Jadi Raja Tubak pun dia teruskan perjalanan dia ke India. Sebelum dia bergerak tu, dia ada tulis satu manuskrip, satu surat. Dia kata surat ni beta tulis, beta cop, simpan, tunjuk kepada Nabi akhir zaman tu. Dia tulis di sana, dia bagi tahulah nama dia Tubak, siapa-siapa nama dia. Dia mengaku beriman dengan Nabi yang datang berhijrah tu, Nabi Muhammad lah. Tapi zaman itu dia tak tahu. Surat tu pun disimpan dari satu generasi ke satu generasi. Apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, satu ketika Nabi Muhammad dia duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Masa itu orang keluarkan surat Tubak tadi. Tunjuk, ya Rasulullah, ni dia surat raja dari Yaman dulu. Ratus tahun dulu dia datang sini, dia beriman dengan kamu. Ratus tahun punya cerita. Jadi kisah Raja Tubak ni dia bagi kita satu inspirasi lah. Macam mana orang sebelum zaman Nabi Muhammad pun dah beriman dengan dia. Kita rasa pelik lah orang-orang yang selepas, yang semasa dan selepas dengan Nabi Muhammad tak mau beriman dengan dia. Orang sebelum pun beriman. Dan kisah penduduk Madinah ni nanti akan kita sentuh di bahagian belakang bila sampai masa ni nanti. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis kitab kita pada malam ini sampailah kali yang ke-6. Ini pertemuan kita kali yang ke-6. Kita membicarakan kitab Ihya Ulumuddin, dan tajuk kita malam ini ialah penjelasan tentang ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Tajuk yang sebelum ni penjelasan tentang ilmu-ilmu yang fardu ain. Malam ini yang fardu kifayah. Jadi kita mengharapkan agar majlis kita ini dapatlah jadi salah satu daripada pengecas. Pengecas kepada bateri. Pengecas kepada bateri keilmuan, bateri keimanan, dan bateri amal-amal soleh kita. Maklumlah iman kita ni pun macam bateri juga. Dia ada waktu dia kuat, ada waktu dia lemah. Bila lemah dia nak kena cas balik. Ada macam-macam jalan, macam-macam torik kita nak cas dia. Dan kita harap majlis kita malam ini menjadi salah satu daripada bahan pengecas yang dapat cas kita punya bateri iman, ilmu dan amal tadi tu. Bila dah kena cas ni, kita harap selepas ini kereta perjuangan kita pun akan bertambah laju bila bergerak di luar sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk pada isi kandungan untuk malam ini, kita nak imbas sikit kuliah sebelum ni lah. Tajuk dia tadi kita bagi tahu ilmu-ilmu yang fardu ain. Jadi apakah ilmu-ilmu yang menjadi fardu ain?
kata Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya, berbeza pendapat manusia mengenai ilmu yang menjadi fardu ain atas tiap-tiap muslim sampai berpecah belah lebih daripada 20 golongan. Kumpulan ulama ni kata ilmu fardu ain ialah ilmu sekian. Kumpulan ulama sana pula kata ilmu fardu ain ilmu sekian. Jadi pecah-pecah lebih kurang 20 golongan. Masing-masing ada hujah tersendiri. Antaranya golongan ilmu kalam, dia kata ilmu kalam ni lah yang fardu ain. Sebab melalui ilmu kalam ni kita dapat mengetahui, memahami keesaan Tuhan, zat dan sifatnya. Bagi ulama-ulama fiqh pula, dia kata ilmu fiqh lah yang fardu ain. Sebab ilmu fiqh ni lah yang membolehkan kita tahu macam mana cara-cara nak berabdi, cara-cara nak beribadah, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Ilmu fiqh lah semua tu. Datang ulama-ulama tafsir kata ilmu tafsir Quran ni lah yang fardu ain. Kerana ilmu tafsir Quran ni lah perantara kepada kita nak mengeluarkan hukum hakam daripada sumber yang utama, iaitu Quran. Melalui ilmu tafsir Quran ni lah. Jadi inilah ilmu fardu ain. Dan kata ulama hadis pula, ilmu hadis lah yang jadi ilmu fardu ain. Sebab ilmu hadis lah yang menghuraikan isi kandungan tafsir Quran tu tadi. Kata ulama-ulama tasawuf pula, ilmu tasawuf lah yang fardu ain, kerana melalui ilmu tasawuf ni dapat mengenal diri, dapat mengenal Tuhan, dapat menepatkan sembahan, membetulkan sembahan, mentepatkan sembahan. Jadi macam-macam lah. Ada lebih kurang 20 golongan yang masing-masing kata ilmu mereka tu fardu ain. Jadi Imam Al-Ghazali pun buat kajian, dan keputusannya dia kata ilmu-ilmu yang menjadi fardu ain ni ialah ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Dan sepanjang isi kitab Ihya ini ialah berbicara tentang ilmu muamalah. Dan di samping itu secara tak langsung dia bicara tentang ilmu mukasyafah. Jadi ilmu fardu ain lah. Kitab Ihya ini kitab untuk ilmu fardu ain. Secara ringkasnya itulah perkara yang kita sentuh dalam kuliah yang lepas dan untuk malam ini. Perkongsian untuk malam ini. Tajuk dia tadi penjelasan tentang ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni dia ada dua cabang. Yang pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu bukan syariah. Ilmu fardu kifayah ni ada dua cabang. Yang pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu bukan syariah. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, ilmu syariah ialah ilmu yang kita dapat daripada nabi-nabi. Ilmu ni dia tak boleh reka-reka. Dia kalau fikir-fikir sendiri pun tak sampai, sebab dia ilmu syariah. Asas ilmu ini tidak diperolehi melalui akal fikiran kita. Contoh ilmu yang diperolehi melalui akal fikiran tanpa melalui nabi-nabi ialah ilmu kira-mengira, ilmu hisab, ilmu hitung, ilmu matematik. Yang tu tanpa nabi pun kita boleh reka sendiri ilmu tu, boleh fikir sendiri. Begitu juga ilmu kedoktoran. Tak perlu tunggu hadirnya nabi, datangnya wahyu untuk kita buat kedoktoran. Orang yang tak sampai kepada dia nabi dan wahyu pun, mereka ada juga ilmu tabib ni. Dan ilmu bahasa, ni ilmu yang bergerak sendiri. Tanpa kehadiran nabi-nabi pun, ilmu ini boleh berkembang dengan sendirinya. Tapi ilmu syariah mesti diasaskan oleh para nabi. Ilmu syariah ni ringkas cakap ilmu yang berkaitan secara khusus dengan agama. Dia bukan ilmu-ilmu sampingan ni. Sekarang kita nak tengok ilmu bukan syariah dulu. Ilmu fardu kifayah yang bukan syariah. Ilmu bukan syariah ni ada 3 bahagian. Yang pertama, ilmu bukan syariah terpuji ilmu tu. Yang kedua, ilmu bukan syariah tercela, tak baguslah. Yang ketiga, ilmu bukan syariah yang dibolehkan, yang diharuskan, yang mubah. Kita nak tengok satu persatu. Ilmu bukan syariah, dia bukan ilmu khusus agama. Ilmu bukan syariah tapi terpuji. Contohnya ilmu kedoktoran. Ini ilmu nak rawat orang.
Jadi dia ni bertaraf fardu kifayah. Dalam satu-satu kelompok masyarakat mesti ada kurang-kurang satu orang yang tahu cara merawat orang. Ilmu tabib ke, ilmu doktor ke. Kemudian ilmu kira mengira. Dalam satu-satu masyarakat dia mesti ada sekurang-kurangnya satu orang yang tahu, yang mahir tentang kira mengira ni. Sekurang-kurangnya nak selesaikan urus niaga, perdagangan. Sekurang-kurangnya adalah orang kita nak rujuk, nak selesaikan masalah warisan, faraid, harta-harta pusaka semuanya. Kemudian ilmu menghasilkan makanan, terutamanya ilmu pertanian. Dalam satu-satu masyarakat tu dia mesti ada sekurang-kurangnya satu orang yang ada ilmu tentang bercucuk tanam. Seandainya tak ada walau satu orang ni tadi, seluruh masyarakat tu kira berdosa. Dia mesti ada kurang-kurang satu orang. Ilmu buat pakaian, ilmu berbekam. Ilmu berbekam pun mesti ada satu orang dalam satu-satu masyarakat tu yang boleh bekam. Sebab dia ilmu fardu kifayah. Dan sebagainya, termasuklah ilmu pentadbiran, ilmu siasah. Sekiranya tidak ada orang yang ada ilmu ini dalam sesuatu masyarakat, maka seluruh masyarakat itu menanggung dosa. Tetapi apabila ada walau seorang sahaja yang ada ilmu ini, maka seluruh masyarakat terlepas daripada dosa. Macam ilmu merawat orang tadi, doktor lah. Dalam satu masyarakat tu ada seorang je doktor, kira masyarakat tu selamatlah. Sekiranya tak ada satu orang yang boleh mengubat langsung, penduduk kawasan tu dia kena pakat-pakat hantar satu orang, kena tajar satu orang pergi belajar ilmu kedoktoran. Bila dia balik, dia boleh berkhidmat di situ. Selamatlah masyarakat tu tadi. Tapi kalau semua buat tak tahu je, tak mau juga usahakan untuk wujudkan satu orang yang tahu tentang tabib ni tadi, berdosalah masyarakat tu. Itu tadi ilmu bukan syariah yang terpuji, yang bagus. Seterusnya, ilmu bukan syariah yang tercela. Ni yang tak bagus lah, yang tertolak. Antaranya ilmu sihir. Ni ilmu yang tak boleh dipelajari. Ilmu tilik nasib, ilmu nujum. Ilmu sihir ni selalu dah orang cerita, kita pun tak maulah nak memanjangkan di sini. Ilmu tilik nasib, contohnya tengok tapak tangan. Bila tengok tapak tangan tu tahu dah 10 tahun, 20 tahun nanti apa akan berlaku. Tu ilmu tilik nasib. Ataupun guna daun teruk. Dia ada burung kecil dalam sangkar tu. Bila nak tilik nasib kita, dia susun daun teruk. Dia lepaskan burung ni tadi, burung ni lompat, dia pilih satu kad. Dia bagi kat tuan dia. Lepas tu dia lompat masuk balik dalam sangkar. Tuan dia pun tengok. Tengok kad tadi, tuan dia pun tilik. Oh, nasib kamu begini. Tu ilmu tilik nasib. Tu tak boleh. Ilmu tilik nasib ni sebelah India dia cukup masyhur lah. Ada satu orang ulama kita, dia pernah belajar di India. Dia kata di tempat-tempat yang dia pergi tu cukup ramai orang yang tukang tilik nasib ni. Bila turun kereta api saja, sebab di India ni salah satu pengangkutan utama dia kereta api kan. Dia turun saja kereta api di stesen kereta api tu, tengok dah dekat tiang-tiang di stesen tu ramai dah tukang tilik nasib. Bahkan orang yang mengunjung mereka pun sentiasa ada. Boleh cari makan lah. Dan masyarakat tu percaya, dah jadi budaya dah ilmu tilik nasib. Cuma pada awal tahun 90-an dulu berlaku satu gempa bumi di India, yang tempat yang tilik nasib tadi ni ribu-ribu orang mati. Jadi ulama ni dia cakap dalam ceramah dia lah, dia kata saya belajar di India dulu, tengok oh cukup ramai penilik nasib. Dia boleh duga nasib orang esok tu untuk minggu depan ke, untuk tahun depan ke, 10 tahun, 20 tahun akan datang. Boleh tilik nasib. Tapi nak membuktikan mereka ni tak betul, mereka tak boleh tilik nasib mereka sendiri. Sebab sampai kan tak ada seorang pun yang tahu esoknya gempa bumi akan berlaku dan mereka ni mati ramai-ramai. Tak ada siapa pun tahu. Tahu-tahu dah gempa bumi, masuk berita dah mati. Sama-sama mereka yang tukang tilik nasib tadi tak tahu pun nasib mereka sendiri. Jadi macam mana mereka boleh tilik nasib orang lain? Jadi ilmu tilik nasib ni tak betul lah. Macam di sekolah dia ada satu kes, tahun sudah ke 2 tahun sudah ke,
periksa percubaan PMR ataupun periksa PMR kan, saya lupa dah, pelajar India. Masa minggu periksa tu dia tak datang, minggu tak periksa dia datang, minggu periksa dia tak datang. Cikgu kelas dia pun tanya, kenapa tak datang hari tu masa minggu periksa? Dia kata Tok Sami dia tak benarkan dia keluar rumah. Pada minggu periksa tu tak boleh keluar rumah. Bila keluar nanti dia akan dapat bala bencana. Sebab itu dia tak datang periksa percubaan PMR tu tadi. Setara itu dia punya percaya Tok Sami dia. Periksa pun dia sanggup tak ambil. Rugi kan? Kemudian ilmu nujum. Ilmu nujum ni ada dua jenis. Jenis yang pertama dia melibatkan macam tilik nasib lah, untung baik, untung buruk. Dia tengok kedudukan bintang-bintang tu berada di mana. Burus ni duduk di mana, dia bertembung dengan burus yang mana. Jadi nasib kita bergantung pada bintang tu. Lahir bila? Saya lahir bulan 6. Kalau bulan 6 dia bintang Gemini. Bintang Gemini kedudukan dia di sini. Sekarang ni bintang ni dia begini-begini keadaan dia, alamat dia minggu ni kamu akan mendapat cinta. Jadi siapa-siapa yang datang tu kamu terimalah cinta dia. Itulah pilihan apa yang akan membahagiakan kamu. Kita pun ikut. Ikut berdasarkan bintang di langit. Ilmu nujum yang tu tak boleh. Dia perkataan nujum ni kan najam, bintang kan. Ilmu bintang yang boleh ialah ilmu gerhana matahari, putaran bumi, komet-komet, kedudukan bulan, planet-planet. Yang tu tak apa. Yang melibatkan untung buruk, untung baik ni, yang tu tak boleh. Dan ilmu yang ketiga, ilmu bukan syariah yang dibolehkan. Ilmu bukan syariah yang dibolehkan, contohnya ilmu syair, ilmu pantun-pantun, ilmu seloka tu bolehlah untuk masa lapang. Cerita orang dahulu kala, cerita-cerita hikayat, Merung Mahawangsa ke apa ke, walaupun cerita-cerita tu banyak yang dongeng-dongeng dia, tapi bolehlah untuk hiburan-hiburan boleh. Itu tak salah. Jadi itulah tadi ilmu bukan syariah ada 3 jenis, iaitu ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela dan ilmu yang dibolehkan. Yang jadi fardu kifayahnya ialah ilmu bukan syariah yang terpuji, yang kedoktoran, yang ilmu berbekam, yang buka kedai runcit tadi. Itu semua ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Seterusnya kita nak tengok bagaimanakah pembahagian ilmu syariah. Tadi kan ilmu bukan syariah, ni ilmu syariah pula. Ilmu syariah ini terdiri daripada 4 bahagian, iaitu yang pertama ilmu pokok. Pokok ni bahasa Indonesia sebab kitab kita ni Indonesia. Ilmu dasar lah, ilmu usul, ilmu asas. Yang kedua ilmu cabang, ilmu furuk, ilmu ranting. Yang ketiga ilmu muqaddimah, iaitu ilmu pengantar. Dan yang keempat ilmu pelengkap. Yang jadi pokok, yang jadi usul, yang jadi dasar dalam ilmu syariah ni ialah pengetahuan tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, tentang ijma' ulama', iaitu kesepakatan seluruh ulama', dan tentang asar. Asar ni peninggalan para sahabat lah. Kalau hadis, dia ialah kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi. Yang tu hadis. Sekiranya benda tu kata-kata sahabat, perbuatan sahabat, pengakuan sahabat, yang tu asar. Ada beza dia. Kemudian ilmu cabang, ilmu furuk, ilmu ranting, iaitu ilmu-ilmu hukum hakam dunia, iaitu ilmu fiqh, dan ilmu tentang selok belok hati, iaitu ilmu tasawuf. Maksud dia dalam kita punya masyarakat, kurang-kurang mesti ada satu orang paling kurang yang ada ilmu tentang fiqh. Kalau tak ada, seluruh masyarakat tu berdosa. Dan dalam masyarakat kita kena ada sekurang-kurangnya satu orang yang ada ilmu tasawuf. Kalau sengaja kita buat tak ada, tak usaha, maka seluruh masyarakat tu berdosa. Kemudian ilmu muqaddimah, iaitu ilmu pengantar. Ilmu pengantar ni ialah ilmu nak memaham Al-Quran, As-Sunnah, semua tadi itulah. Ilmu bahasa, khususnya ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab.
Walaupun Nabi Muhammad sendiri, sebahagian pengkaji kata dia ni tidak ada pengetahuan untuk membaca dan menulis. Sekejap lagi kita bahaskan. Yang keempat, ilmu pelengkap, iaitu ilmu qiraah, ilmu makhraj, sebutan huruf, ilmu mustalah hadis, kaji hadis. Macam mana hadis ni kuat ke lemah ke, boleh pakai ke tak boleh pakai ke. Jadi ini pembahagian ilmu syariah yang fardu kifayah. Ilmu pokok, ilmu cabang, ilmu muqaddimah, ilmu pelengkap. Sekurang-kurangnya dalam masyarakat kita mesti ada satu orang. Macam ilmu makhraj tadi, mesti ada satu orang yang dia boleh sebut dengan betul makhraj, huruf-huruf bahasa Arab ni. Bila ada yang tu, seluruh masyarakat kira selamatlah. Kalau ada lebih lagi orang, dia lagi bagus. Inilah ilmu-ilmu syariah, dan semuanya itu terpuji. Bahkan semuanya termasuk fardu kifayah. Mesti ada sekurang-kurangnya satu orang buat. Sekarang kita nak pergi kepada ilmu hadis tadi. Okay. Ilmu mustalah hadis dulu. Kita biasa baca hadis-hadis. Kadang-kadang kita nak buat rujukan. Kadang-kadang kita nak kukuhkan hujah kita. Jadi macam mana kita nak nilai hadis-hadis ni? Malam ini kita nak kongsi cara menilai hadis yang basic, yang asas, dan boleh terus guna. Ini bukan yang lengkap, yang asas. Kalau tidak, kita nak ambil satu hadis tu kita rasa takut. Lagi aku berhujah dengan hadis ni, orang kata ni hadis ni apa taraf ni? Yang kamu pandai-pandai ambil ni, hadis palsu ke, maudhu' ke, mardud ke, apa ke ni? Dah tak jadi ambil dah. Kita takut nak gunakan hadis sebab kita tak ada pengetahuan menyaring hadis tu tadi. Saringan peringkat paling asas. Hari ni kita ajar. Sebab dalam pengajian kitab Ihya kita ni tuan-tuan, dia akan banyak pakai hadis. Kita nak tahulah hadis ni sesuai ke tidak, jadi kita punya sandaran. Okay. Ilmu asas dalam bidang hadis ni saya letak 10 pelajaran. Kita nak pergi satu persatu. Pelajaran yang pertama, ada 6 orang perawi hadis utama, iaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Turmizi, An-Nasai dan Abu Daud. Ini 6 orang yang utama. Dan boleh juga ditambah dengan Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad ni masa zaman dia tu, dia tak kaji, dia tak ada buat penulisan tentang mustalah hadis ni. Tapi hadis-hadis yang dia masukkan ke dalam kitab musnad dia, orang kemudian takhrij, kaji kitab hadis-hadis yang dia simpan tu. Hadis-hadis tu kebanyakannya kuat. Jadi boleh dimasukkan Imam Ahmad sekali. 6 orang atau 7 orang. Ni pelajaran pertama. Mudah faham lah. Pelajaran yang kedua, selain 6-7 orang tadi, ada juga perawi-perawi hadis yang lain, periwayat-periwayat, pengkaji-pengkaji hadis yang lain. Contohnya Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Baihaqi, Al-Bazzar, Ibnu Sunni, dan ramai lagi lah. Tapi yang utamanya yang 7 orang tadi tu. Pelajaran yang ketiga, dalam 7 orang, perawi hadis yang utama, grade A1 lah. Yang grade A1 ni tadi ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang 5 orang lagi tu grade A juga, tapi taklah A1 macam Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang keempat, sekiranya sesuatu hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan, ada dan, Imam Bukhari dan Muslim, ringkas cakap sahih betul. Kita baca satu hadis, hujung dia dalam kurungan tu Bukhari dan Muslim, boleh pakai lah. Tak usah risau lah. Umumnya macam tu lah. Kuat lah tu, sahih lah tu. Tak payah kita nak kaji hadis ni Imam Bukhari dapat pada siapa, orang tu terima pada siapa, orang ni terima pada sahabat yang mana, orang ni terima pada Rasulullah. Tak payah kaji yang tu. Bila di hujung dia tu Bukhari dan Muslim, sahih lah tu. Pelajaran yang kelima, tak tunjuk contoh lagi, tengok contoh dulu. Yang keempat tadi ya. Apabila di hujung dia tu ada Bukhari dan Muslim, sahih. Ataupun Bukhari, Muslim,
Ibnu Majah, dia tambah pula seorang lagi sahih. Ataupun Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lain, tambah lagi sahih juga. Pelajaran yang kelima, umumnya jika sesuatu hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau, pelajaran keempat tadi dan dua orang sekali. Pelajaran yang kelima ni atau, sama ada Imam Bukhari seorang ataupun Imam Muslim seorang. Ringkas cakap, ringkas cakap sahih lah tu. Ringkas cakap dia bukan mesti, tapi ringkas cakap bila kita jumpa aja tulisan-tulisan yang hadis-hadis yang hujung dia Bukhari, sahih lah. Ataupun di hujung dia Muslim, boleh pakai lah, boleh jadi sandaran lah. Tak malulah kita nak guna hadis tu sebagai hujah kita. Contoh, kita baca satu hadis hujung dia Bukhari, boleh jadikan hujah, kuat. Ataupun di hujung dia Muslim, boleh jadikan hujah, kuat. Ataupun di hujung dia Bukhari dan Abu Daud, contoh, boleh. Ataupun di hujung dia Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i ataupun orang lain, lagi lah boleh. Pelajaran yang keenam, yang dua orang perawi tadi dah selesai dah, yang grade A1 tadi. Ni perawi-perawi yang grade bawah sikit. Ada 4 orang perawi lagi. Kalau nak campur dengan Imam Ahmad, 5 lah. Siapa dia? Ibnu Majah, Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Imam Ahmad. Pelajaran yang ketujuh, sekiranya hadis itu diriwayatkan oleh ramai, dalam 5 orang ni ramai yang riwayatkan dia, ringkas cakap, kuatlah hadis tu. Kalau tak sahih pun hasan lah. Hadis ni kan tingkatan dia paling kuat sahih, bawah tengah-tengah tu hasan, bawah dia dhaif, yang tak terpakai maudhu', hadis palsu. Contoh, kita baca satu hadis, kita ternampak di hujung dia tu Ibnu Majah, Tirmizi dan Abu Daud, ada 3 orang. Hadis ni kita boleh jadi hujah. Ataupun kita jumpa Ibnu Majah, Tirmizi, kemudian perawi-perawi yang sampingan, Al-Hakim, Baihaqi, boleh juga. Ataupun Imam Ahmad, Abu Daud, dah 2 orang, diperkuatkan dengan perawi yang biasa-biasa, Al-Bazzar, kuat juga. Pelajaran yang ke-8, sekiranya hadis itu diriwayatkan oleh 1 orang sahaja daripada 5 orang tadi, umumnya hadis itu kita kena hati-hati. Dia boleh jadi kuat, boleh jadi juga tak kuat, dan kadang-kadang ada yang bertaraf hadis palsu pun ada. Kalau kita baca satu hadis, tengok hujung dia Tirmizi saja, kita hati-hatilah, boleh guna. Kalau kita jumpa hadis lain yang ada perawi lebih, ambil yang tu dulu. Sebab kita takut-takut hadis ni tak cukup nak jadikan kita punya hujah. Ataupun kita jumpa Abu Daud, dia seorang, ditambah dengan Ibnu Hibban, hati-hatilah. Ataupun kita jumpa Ibnu Majah, ditambah dengan Baihaqi, hati-hati. Pelajaran yang ke-9, sekiranya hadis itu diriwayatkan oleh ramai perawi lain, selain daripada 7 orang tadi, perawi-perawi yang sampingan lah, tapi ramai, maksud dia boleh juga kita guna. Mungkin dah tak sampai sahih, tapi kita tak risaulah nak guna, kuatlah. Contoh dia Al-Hakim. Al-Hakim tak masuk yang 7 orang tadi, dan Ibnu Hibban dan Al-Bazzar, ada 3 orang perawi yang sampingan ni, bolehlah. Pelajaran yang ke-10, ilmu hadis yang kita bicarakan malam ni adalah asas. Kadang-kadang hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi lain, contohnya Al-Hakim, dia seorang je riwayat, kadang-kadang boleh jadi sahih, tapi itu ada perincian dia. Yang kita belajar ni asas. Jadi selepas ini, kalau kita nak berhujah dengan hadis pun, kita rasa confident sikit lah, sebab kita dah tahu dah. Tengok di belakang di Bukhari, Muslim, ini kuat, boleh pakai, boleh hujah dengan orang. Tengok di belakang dia Muslim saja, boleh pakai. Tengok di belakang dia Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, boleh pakai. Tengok di belakang dia Tirmizi seorang, ini kena hati-hati.
Ataupun tengok di belakang ni Al-Bazzar seorang, oh ni kena hati-hati. Jadi kita boleh pilih hadis mana yang aku nak guna sebagai hujah. Ataupun kita baca tentang perbezaan pandangan, dua orang tokoh dia berdialog, orang ni ada hadis dia, orang ni ada hadis dia, kita boleh nilai, oh hadis orang ni lagi kuat ni, berdasarkan ilmu hadis yang asas yang kita ajar dia tadi. Itulah tadi pelajaran ilmu nak menilai hadis, nak menyaring hadis yang paling asas. InsyaAllah lepas ni tuan-tuan ada rasa confident boleh pakai. Dalam pelajaran-pelajaran akan datang mungkin kita akan sentuh pula pelajaran ilmu hadis peringkat lanjutan. Kita akan jumpa istilah-istilah lain lah, seperti muttafaqun alaih, jamaah, sittah, rawahul khamsah, al-arba'ah dan lain-lain lah. Tapi dengan yang 10 pelajaran ini pun tuan-tuan boleh guna dah, puan-puan boleh guna dah untuk nak cari hadis, nak kuatkan hujah-hujah kita. Jadi apa guna kita belajar ilmu menilai hadis ni? Yang pertama, Tuhan suka lah, Tuhan sayang. Dari segi tasawufnya, yang ni yang dia cari dulu. Bila kita menuntut ilmu, Tuhan lebih sayang. Tuhan memang sayang dah kita, dia lebih sayang. Yang kedua, bila kita belajar ilmu hadis ni, dapat ganjaran baik daripada Allah, iaitu pahala. Yang ketiga, kita belajar ilmu hadis ni, bertambah kebahagiaan jiwa kita. Sebab jiwa manusia ni apabila dia dapat satu-satu ilmu baru, dia rasa seronok, bertambah kita punya kebahagiaan jiwa. Yang keempat, apabila kita belajar ilmu menyaring hadis ni, kita boleh pula sampaikan kepada orang lain. Bila kawan kita nanti dia guna satu hadis, di belakang dia Al-Bazzar, kita boleh tegur, ni Al-Bazzar saja ni kena hati-hati hadis ni. Kalau boleh cari hadis yang perawi dia hebat sikit, Abu Daud dengan Tirmizi bergabung dua orang ke ni, Al-Bazzar ni sakit orang petikai, orang pancung kita tak boleh nak balas dulu. Jadi kita ada ilmu, boleh pula kita sampai kepada orang lain. Yang kelima, bila kita ada ilmu menilai hadis ni, dapatlah kita sedikit sebanyak meningkatkan nilai diri kita dalam masyarakat. Sekurang-kurang orang kata, oi dia tu dia pandai juga nilai-nilai hadis tu, walaupun yang asas-asas. Kita nak guna hadis apa-apa, pergi tanya dia dulu, sebab dia ada juga ilmu menilai hadis yang asas. Yang keenam, dalam konteks pembicaraan kita, yang ni lah yang lebih penting. Bila kita ada ilmu untuk menyaring hadis ni tadi, kita dapat elak diri kita daripada guna hadis yang salah ataupun guna hadis yang lemah. Kita kadang-kadang kan kita ada pertikaian juga dengan orang lain. Yang kamu buat gini-gini ni salah ni. Ni hadis Nabi cakap gini-gini. Kita tahu dah sandaran dia. Tahu sandaran tu kita boleh guna sebagai hujah. Kita dapat elakkan diri kita daripada gunakan hadis yang lemah. Yang ketujuh, kita dapat rasa lebih yakin nak menggunakan hadis-hadis ni sebagai hujah, sebagai pegangan kita. Dan yang seterusnya, kita boleh pula menilai. Bila ada dua orang ulama ke, dia berbeza pandangan, dua orang tokoh, dua orang kelompok masyarakat, kita boleh tengok siapa hujah yang lebih kuat. Ni antara kelebihan kita belajar ilmu menyaring hadis tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita nak tengok isu Nabi Muhammad sebagai seorang yang ummi. Benarkah Nabi Muhammad ni dia tidak boleh membaca dan menulis? Rasulullah SAW seorang ummi. Apakah maksudnya? Ringkas cakap, ummi ni tak tahu membaca, tak tahu menulis, dalam bahasa kita buta huruf lah. Jadi ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, dia kata kalimah ummi ni maksud dia tak boleh membaca, tak boleh menulis. Jadi Rasulullah ni satu orang yang buta huruf lah. Pandangan yang kedua pula, dia kata ummi ni bukan bermaksud tak tahu membaca, tak tahu menulis. Tapi ummi ni maksud dia Nabi Muhammad ni kepada dia itu dan kepada kaum dia tidak diturunkan sebarang kitab. Contoh dia, orang-orang Bani Israel, mereka ni kaum yang tidak ummi. Kenapa mereka ni tidak ummi? Sebab diturunkan kitab kepada mereka, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Jadi mereka ni bangsa yang tak ummi. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa,
Nabi Yahya yang daripada Bani Israel ni tak ummi lah. Sebab mereka ni bangsa yang diturunkan kitab. Tapi bagi orang Arab, mereka ni tak diturunkan apa-apa kitab. Asalnya Nabi Ibrahim, dia letak isteri dia di sana dengan anak dia Nabi Ismail kan. Daripada mereka ni berkembang, bangsa Arab ni pun luas. Mereka ni tak diturunkan sebarang kitab. Sampai zaman Nabi Muhammad baru turun kitab Quran. Jadi bangsa Arab ni disebut kaum yang ummi. Sebab itu Nabi Muhammad pun orang yang ummi. Maksudnya orang yang tak diturunkan kitab kepada dia tu sebelumnya. Bila sampai kitab Quran, barulah dia baca kitab. Ni dua pandangan. Dua-dua pun ada hujah masing-masing. Yang pertama kita tengok dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Maksudnya, dan kamu Muhammad tidak pernah membaca satu kitab pun sebelumnya, dan tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tangan kananmu. Dia nak menunjukkan Nabi Muhammad ni memang tak tahu baca lah. Tak tahu baca, tak tahu tulis. Dalam surah Al-A'raf ayat 157 maksudnya, orang-orang yang mengikuti Rasul, iaitu seorang Nabi yang ummi, yang mereka temukan cerita tentangnya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nabi Muhammad ni ummi. Jadi ada dua pandangan. Masing-masing pandangan pun ada hujah yang kuat lah. Secara peribadi, saya cenderung pada pandangan yang pertama, iaitu Nabi Muhammad memang dia tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Adakah apabila Nabi Muhammad tak tahu membaca, tak tahu menulis ni dia satu kelemahan, satu kecelaan ataupun satu yang aib? Jawapannya tidak. Apabila Nabi Muhammad tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, itu lebih menaikkan lagi martabat dia. Sebab apa? Yang pertama, kita nak dapatkan ilmu melalui alat, melalui jalan, melalui jambatan. Alat ilmu ini ialah membaca, menulis. Siapa-siapa nak ilmu kena pandai membaca, pandai menulis. Jambatan dia membaca, menulis. Jalan dia membaca, menulis, baru boleh dapat ilmu. Tapi Nabi Muhammad, dia satu orang yang sangat berilmu dalam keadaan dia tidak tahu membaca dan menulis. Ni satu kelebihan. Orang lain nak pandai kena belajar membaca, belajar menulis. Nabi Muhammad dia pandai tanpa perlu belajar membaca, tanpa perlu menulis. Jadi satu kelebihan, bukan satu keaiban. Hujah yang kedua pula, apabila Nabi Muhammad SAW tidak tahu membaca dan menulis, ni membuktikan kitab Al-Quran itu sebenar-benar wahyu. Kalau dia pandai membaca, pandai menulis, dia karang, dia reka-reka surah. Lepas tu dia kata ni wahyu daripada Tuhan. Orang Arab, Quraisy, orang musyrik, dia boleh gunakan hujah ni. Allah Muhammad, kamu pandai membaca, pandai menulis, pandai buat sajak, ni Al-Quran ni kamu cipta, tak usah gembira. Tapi apabila orang musyrik sana tahu Nabi Muhammad memang tak boleh baca, tak boleh menulis, tiba-tiba dia boleh bentangkan, dia boleh lafazkan kalimah-kalimah yang cantik. Takkan dia buat sendiri? Kalau dia buat sendiri, dia mesti pandai baca menulis. Tapi dia tak pandai baca, tak pandai menulis. Macam mana dia boleh dapat ayat yang cantik-cantik ni? Yang ni tentu wahyu daripada Tuhan. Dia menguatkan lagi. Menguatkan lagi. Bukanlah satu keaiban. Yang ketiga, apabila Nabi Muhammad tidak tahu membaca dan menulis, hal itu sebagai bukti bahawa Nabi Muhammadlah tokoh akhir zaman yang dinyatakan dalam kitab-kitab terdahulu. Kerana kitab-kitab itu menyebutnya sebagai orang yang tidak tahu membaca dan menulis. Kalau tiba-tiba Nabi Muhammad ni datang, dia orang yang tahu membaca, orang-orang Yahudi dia tak terima. Dia kata dalam kitab kami bagi tahu Nabi akhir zaman dia tak boleh baca. Tiba-tiba Nabi Muhammad boleh membaca. Ini bukan dia. Dia akan tolak. Jadi saya ada memetik dua ayat daripada Bible. Dalam bahasa Melayunya disebut Alkitab. Bible ni banyak bahagian ya. Bible ni satu kitab besar. Al-Quran ni nipis lah kira. Bible ni tebal.
Dia ada dua bahagian. Kitab Bible, satu perjanjian lama, yang kedua perjanjian baru. Dua-dua itu pun kandungan Bible. Dalam perjanjian lama ni ada banyak kitab. Salah satunya Saki-Baki kitab Taurat, ada 5. Kemudian Saki-Baki kitab Zabur, ada 1. Dan kitab-kitab yang lain. Sampai hari ini pun ada. Dalam perjanjian baru ada Injil, Saki-Baki Injil, ada 4 Injil. Kemudian ada kitab-kitab yang lain. Semua ni campur sekali Bible nama dia. Jadi kita petik daripada perjanjian lama, kitab Yesaya, Isaiah, atau dalam bahasa Arabnya Asy'aya. Asy'aya ni nama satu orang Nabi Bani Israel. Jadi kitab tu dia ambil sempena nama dia. Dalam kitab Asy'aya ni, Nabi Asy'aya ni dia hidup 700 tahun sebelum zaman Nabi Isa. Lama lah. Mula-mula kita petik daripada Alkitab terjemahan baru, bahasa Indonesia. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka dia menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini dalam kitab yang 700 tahun sebelum zaman Nabi Isa, lebih kurang 1200 tahun sebelum zaman Nabi Muhammad dah cerita. Kalam Tuhan ni satu hari nanti akan dibagi kepada satu orang manusia, baca. Dia jawab, aku tak pandai baca. Cerita siapa ni? Cerita Nabi Muhammad. Tuan-tuan mungkin biasa dengar kan, datang malaikat Jibril peluk Nabi Muhammad, baca. Aku tak tahu baca. Ni cerita ni 1200 tahun sebelum datangnya dia tu dah cerita dah. Sebab itu apabila Nabi Muhammad ni jadi satu orang yang tak boleh membaca, dia satu kelebihan. Dia membuktikan apa yang disebut dalam kitab lama-lama dulu betul. Jadi orang Yahudi nak tolak pun susah. Itu pun mereka tolak juga. Ayat yang sama kita petik pula daripada Alkitab firman Allah yang hidup. Tu nama dia punya Bible tu. Apabila engkau memberikan buku itu kepada orang lain yang tidak dapat membaca, dia akan berkata, maaf, aku tidak tahu bagaimana membacanya. Ini cerita Nabi Muhammad. Dalam Alkitab Ende, Alkitab Ende ni entah 100-200 tahun sudah, lama dah. Bahasa Melayu lama ni. Tengok tulisan pun tahu dah. Kitab itu lalu diberikan kepada seorang yang J. Dalam bahasa Belanda ni, Y itu ditulis J. Kitab tu diberikan kepada seorang yang tidak tahu membaca, dengan pesan, bacalah ini. Tapi dia menyahut, aku tidak tahu membaca. Ini cerita siapa? Cerita Nabi Muhammad. Kemudian dalam Bible, tadi itu bahasa Indonesia, Bible New King James Version. Ini salah satu Bible yang paling popular dalam dunia hari ini. Then the book is delivered to one who is illiterate, seorang yang tak boleh baca, saying, read this please. And he says, I am not literate. Saya tak tahu baca. Cerita siapa ni? Cerita Nabi Muhammad. Ayat yang sama dalam Message Bible. And if you give it to someone who cannot read and tell him, read this, he'll say, I cannot read. Cerita siapa ni? Cerita Nabi Muhammad. Jadi katakanlah tiba-tiba Nabi Muhammad zahir, dia pandai membaca. Orang Yahudi dia boleh cakap lah, mana pula Nabi akhir zaman disebut dalam kitab kami, dia tak tahu baca. Tiba-tiba Nabi Muhammad tahu baca. Ni bukan orang dia. Tapi apabila Nabi Muhammad memang ummi, tak boleh baca, kenalah dengan ramalan dalam kitab-kitab terdahulu ni tadi. Kemudian kita tengok pula hujah-hujah golongan yang kata Nabi Muhammad pandai baca. Ni hujah-hujah mereka pula. Hujah yang pertama, dalam perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW dia padamkan nama Muhammad Rasulullah. Dekat perjanjian tu ada tertulis Muhammad disuruh Allah. Orang kafir ni kata, kami tak iktiraf, tak kenal siapa ada ni Muhammad Rasulullah. Tak mau tukar Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi Muhammad pun kata, tak apa, kita tukar jadi Muhammad bin Abdullah. Suruh padam. Suruh padam. Maksud dia Nabi Muhammad dia pandai baca. Satu hujah.
Hujah yang kedua, selepas itu Nabi Muhammad dia cakap pula apa isi kandungan lembaran tadi. Maksud dia pandai baca. Sandaran yang ketiga, Rasulullah pernah terangkan dalam salah satu daripada hadis dia tentang Dajjal. Dia kata Dajjal ni nak kenal dia, dekat dahi Dajjal tu ada kafar. Kan, kafir kan, kufur tu dekat dahi dia. Maksudnya Nabi Muhammad pandai baca. Tapi hujah-hujah ini pun dia ada balasan dia daripada pihak-pihak yang kata Nabi Muhammad tak boleh baca. Hujah yang pertama, dalam perjanjian Hudaibiyah tadi, Nabi Muhammad bukan dia padam sendiri, dia minta Sayyidina Ali tolong tunjuk. Dia kata dekat bahagian mana yang tulis Muhammad Rasulullah, kamu tolong padam Sat. Sayyidina Ali tak mau padam. Tak mau padam. Dia kata tolong tunjuk aku padam. Jadi Rasulullah dia tak tahu baca. Berdasarkan hujah ni lah. Kalau dia cam pun mungkin cam sekadar logo. Macam budak-budak lah. Dia tengok McDonald's, boycott McDonald's kan, McDonald's. Dia tak erti baca MC Mac, DONALDS, Donald. Dia tak erti baca. Tapi dia boleh tunjuk kat kita, ayah jom pergi McDonald's. Sebab dia cam logo. Boleh jadi Nabi Muhammad yang dia nak tunjuk nama dia tadi, sebab orang biasa duk tulis mim ha mim dal kan, Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dia cam logo, bukan dia boleh baca. Balasan yang kedua pula, kononnya lepas itu Nabi Muhammad dia bacakan satu lembaran. Nabi Muhammad ni dia satu orang yang kuat ingatan. Sepadanlah dengan kaum Arab. Orang Arab ni kan dia kuat ingatan hafazannya. Apabila orang bacakan perjanjian tu sekali, dia terus ingat. Lepas tu tanpa tengok tu dia boleh ulang balik. Bukan dia baca, dia ulang balik tanpa melihat, maksudnya dengan menghafal saja. Yang ketiga, dikatakan Nabi Muhammad dia kenal kafara tadi dekat dahi Dajjal. Jadi sekadar kenal ABC tu tak menunjukkan dia boleh baca. Jadi nampaknya kuatlah hujah golongan yang kata Nabi Muhammad memang ummi, tak boleh membaca, tak boleh menulis. Lebih kuat lagi lah nampaknya. Tapi masing-masing pun ada pandangan tersendiri. Dan yang akhirnya, mula-mula tadi saya cerita tentang Raja Tubak kan, bila sampai di Madinah, orang Madinah cerita akhir zaman nanti Nabi akhir zaman akan hijrah ke sini. Dari mana datang tak tahu, tapi dia hijrah ke sini. Sebab tu kami duduk di sini. Siapa dia tu? Kemungkinan orang-orang Yahudi. Dia baca dalam kitab dia kata Nabi akhir zaman akan hijrah ke Madinah. Mereka tunggu di sana. Kalau tidak, buat apa mereka datang ke tanah Arab? Tanah Arab ni dia bukan tanah Yahudi. Orang Yahudi ni dia duduk di Jordan, Syria, Kanaan, Mesir. Yang tu yang dia punya ni wilayah dia. Sebab tu kita tengok pada bendera Israel tu, belah atas ada biru satu relang, bawah pun biru satu relang. Yang tu dia lambang sungai di Iraq, kalau tak salah saya, sungai apa? Euphrates kan, dengan sungai Nil. Jadi negara Israel tu sebesar itu. Daripada Iraq ke, daripada Jordan ke, sampai ke Mesir, itulah negara Israel. Itu digambarkan melalui bendera dia. Jadi kenapa orang Yahudi ni tiba-tiba mai ke kawasan panas ni, kawasan Madinah ni? Rupa-rupanya mereka dah baca dalam kitab mereka. Kitab yang mana ni? Kitab yang sama juga, kitab Isaiyah, Nabi Asy'aya tadi. 700 tahun sebelum zaman Nabi Isa, 1200 atau 1300 tahun sebelum zaman Nabi Muhammad, dah cerita dah dalam kitab mereka. Sampai hari ini pun ada lagi. Sebab tu dikatakan orang Yahudi ni sebenarnya mereka kenal Nabi Muhammad lebih daripada kenal anak dia sendiri. Tapi dia tak mau mengaku. Saya petik daripada Bible hari ini punya cerita ni. Kalau tuan-tuan buka Bible hari ini, yang ni lah ayat dia. Ini Alkitab dalam bahasa Indonesia. Asy'ariyah pasal 21 ayat 14 hingga ayat 15. Apa kata dalam kitab tu? Wahai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti.
kerana mereka menyelamatkan diri mereka daripada pedang. Ya, daripada pedang yang terhunus, daripada busur panah yang dilentur, dan daripada kedahsyatan peperangan. Ini cerita mana? 1300 tahun sebelum zaman Nabi Muhammad, atau 1200 tahun, macam itulah lebih kurang. Dalam kitab Asy'ariyah. Kitab Asy'ariyah ni dia duduk dalam Bible. Bila orang buat kajian Tanah Timur ini, kata satu orang tokoh, J. Hastings, dalam Dictionary of the Bible, Tanah Timur ni di mana? Tanah Timur ni dekat Madinah. Dah cerita dah, 1000 tahun sebelum tu cerita dah. Wahai penduduk Madinah, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Maksud terima orang yang haus ni. Siapa ada ni? Orang muhajirin yang berhijrah. Sambutlah orang-orang pelarian itu dengan roti. Roti ni makanan utama, makanan asasi sana kan. Maksud dia sambutlah orang yang berhijrah ni dengan roti. Sebab mereka ni berhijrah takut dengan ancaman puak musyrik Quraisy yang nak bunuh, nak rampas harta semua tadi. Ni cerita tentang peristiwa hijrah 1000 tahun lebih sebelum zaman Nabi Muhammad, dah cerita dalam kitab Bible. Bahkan dalam Bible hari ini ada lagi. Kalau baca mana-mana Bible, ada lagi cerita ni. Sebab itu Raja Tubak tadi bila sampai ke Madinah, orang Yahudi di sana cerita, Nabi akhir zaman akan datang, sebab tu kami duduk sini. Raja Tubak percaya. Itu yang dia buat surat cop tadi tu. Bahkan lebih kurang 400 orang dia tunggu duduk di sana. Daripada mereka ni lahirnya keturunan Ansar dan lain-lain. Tapi malangnya 1000 tahun lebih lepas itu, apabila betul-betul Nabi Muhammad datang berhijrah ke Madinah, orang Yahudi tak mau mengaku. Padahal mereka yang tok guru dia, yang penduduk Madinah tadi, yang keturunan Ansar tadi ni, mereka ni belajar dengan orang Yahudi. Dia berguru dengan orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi cakap kepada orang-orang Aus Khazraj ni, kamu jaga, nanti Nabi akhir zaman dia muncul, dia datang hijrah ke sini, kami akan kalahkan kamu. Madinah ni kami punya. Dia cakap macam tu. Tiba-tiba betul Nabi Muhammad zahir, dia hijrah ke Madinah. Orang Madinah yang anak murid tadi semua terima. Sebelum Nabi hijrah lagi dah terima dah. Masa terdengar kata cerita di Mekah lahir satu orang yang mengaku Nabi, orang Madinah dah hantar utusan kata beriman. Hantar beberapa kali. Bila utusan balik, Islamkan pula penduduk Madinah. Mereka percaya cakap orang Yahudi. Tapi orang Yahudi bila kata Nabi Muhammad zahir, tak mau percaya. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tak mau percaya. Padahal dalam kitab Bible dia cerita tentang hijrah. Kenapa dia tak mau terima tu? Satu sebab je. Sebab Nabi Muhammad ni dia lahir daripada jurai keturunan Nabi Ismail, bukan daripada jurai keturunan Nabi Ishaq. Kan bangsa Yahudi ni daripada Nabi Ishaq, kan Nabi Ibrahim anak Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ismail ni tak ada nabi-nabi dah, lepas tu kosong, sampailah Nabi Muhammad seorang. Daripada Nabi Ishaq tadi lahir ramai. Nabi Yaqub, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, mungkin nabi-nabi lain, Nabi Irmia, Nabi Daniel, Nabi Yehezkiel. Ramai nabi-nabi belakang. Sebab tu orang Yahudi kata Nabi akhir sekali mesti daripada jurai ni juga. Tiba-tiba keluar daripada Nabi Ismail punya keturunan, terus dandan tak mengaku. Sebab dia rasa macam malu keturunan dia tu. Atas dasar tu saja. Jadi yang untungnya anak murid percaya, tok guru tak percaya. Tok guru tak percaya, tok guru tu rugi. Jadi rasanya perkongsian kita sekadar itu sajalah. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita sambung lagi perihal ilmu fardu kifayah ni. Jadi sebagai kesimpulannya, jelaslah kepada kita bahawa ilmu-ilmu agama ni banyak juzuk-juzuk dia. Lagi kita belajar lagi menarik, lagi kita rasa tak tahu, lagi kita rasa macam bodoh. Lagi belajar, lagi mendalami, lagi rasa tertinggal. Itu biasalah. Siapa-siapa pun rasa macam tu, sebab seronoknya belajar tadi. Jadi kita kenalah usaha tambah ilmu-ilmu ini dari semasa ke semasa ikut kemampuan masing-masing lah. Yang penting ada pertambahan. Jadi kita harap ilmu-ilmu yang kita dapat ni dapatlah meningkatkan iman-iman dan amal-amal kita. Wallahu a'lam. Dia ada salah dan silap, saya mohon maaf. Cukup 1 jam 1 minit.
1 jam 1 minit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.